لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وذكرني بما نسيت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلمه مني. يا حليم خلقني بحروف الحلم وحققني بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوحد ويمجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، أي أنهم بالتعليم يخرجون الناس أي أنهم بالتعليم يخرجون من حد البهيمية إلى حد يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية. الله أعلم. نوعي على عيد تفتينا ما لا يخوى من دافعين تعدل ما لا يخوى من دافعين متعدل ما لا جماعات هذا إن شاء الله ما لا يخوى من دافعين تعدل ما لا جماعات إن شاء الله هذا. Yang keduanya, saya ada di Dewan Surau itu, ngaji di Dewan Surau balik pagi itu, mulai daripada jemaah lusa itu kita alih. Mulai itu kita mula pukul 9, berhenti pukul 10. Sekarangnya start pukul 10, berhenti pukul 11. Jadi minggu depan ni start pukul 9, berhenti pukul 10, terus himat sampai lepas puasa insyaAllah. Kemudian pada itu kita buat kali yang kedua pula. Baik, Ramadhaniyah pula sambung daripada minggu lepas mengenai dengan asal fadilat mengajar. Kita masih lagi duduk belajar mengenai dengan fadilat mengajar. Bila kita ada ilmu, kita diminta mengajar. Dan sepanjang-panjang yang kita belajar minggu lepas ialah kata-kata daripada seorang sahabat namanya Muaz. Muaznya memberi perasaan kepada kita supaya kita ni mengajar. Kerana seperti sebut semula, mengajar ni tugas kita sebagai orang Islam, bukan sebagai jawatan saja. Kalau kita ada jawatan mengajar, sudah mulailah buat kita ustaz, buat kita cikgu, itu tugas kita dah. Tetapi selain daripada tugas kita sebagai orang yang memegang jawatan, maka dia juga merupakan tugas kita sebagai seorang Islam. Bila saja kita ni mengucap 2 kalimah syahadat, maka dengan sendiri kita diminta mengaji. Setelah kita mengaji, walau mana sikit ilmu kita pun, kita diminta mengajar. Itu dia duduk. Jadi minggu lepasnya banyaklah dia wayak khusiat mengajar ni. Pertamanya, bila kita ada ilmu, tambah pula kita ni mengajar, dengan sendiri menambahkan rasa gerung dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia di muka dunia ni tak ada lah benda yang boleh ikat dia lain daripada ikat dengan gerung ke Tuhan. Bila dia ni tak gerung ke Tuhan, maka dia hanya gerung pada orang. Orang sendiri pula kadang-kadang dia gerung ke orang, dan kadang-kadang orang gerung ke dia. Ketika dia gerung ke orang tu boleh kira sikit. Bila siapa aku fikir orang gerung ke dia, ketika tu maka tak ada lah dia nak gerung ke orang. Bila dia sendiri dia tidak gerung ke orang, maka dia akan bertindak apa saja. Bila dia buat apa saja, maka itulah sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni bahawa ala kulli syai'in qadir fa'alun lima yurid. Bila manusia ni buat apa saja buat dia tu,
Maka arti dia ambil ke dia dah sifat Tuhan. Tuhan apa yang berbuat apa saja dia berkuasa sebagai sebagai perkara. Bila manusia ambil sifat tu dia, maka dia bersyirik dengan Allah Ta'ala dan dia kufur dengan Allah Ta'ala. Boleh yang demikian, pusing ke mana aku kira juga, usaha juga bahawa supaya manusia ni letih gerung ke Tuhan. Biar ada benda tempat dia sakok ke Tuhan. Biar tempat dia buat sekali ke Tuhan. Jangan ke orang, jangan ke batu benda ke Tuhan. Anak boleh kau dia ni, manusia ni sakok ke Tuhan, tak buat batu ke Tuhan, tak boleh jadi selagi dia ni tidak kenal Allah Ta'ala. Dia nak boleh kenal Tuhan, kena mengaji. Mengaji itulah orang panggil, apa kita panggil belajar tu semua. Bila kita belajar, kita kenal Allah Ta'ala. Dan bila kenal Allah Ta'ala, dengan sendiri kita pandang pada manusia ni, kawan kita, saudara kita, dia berasa nak mengajar pada dia supaya orang lain pun kenal Allah Ta'ala, supaya kita kenal juga. Situ duduk. Itulah selain daripada itu, maka dia sebut juga wa wala anisu fil wahdah was-sahibu fil khulwah. Bila kita ada ilmu, maka ibarat kita ada sayang, walaupun kita ada sayang. Bila kita ada ilmu, maka ibarat kita ada guru, walaupun kita ada sayang. Itu adalah kata-kata Sayyidina Mu'az bin Al-As. Hari ini pula kata dia, bihi yuqa'u Allahu azza wa jalla wa yu'abadu wa yu'ahadu wa yumajjad. Dengan sebab orang ada ilmu lah, orang sanggup taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Tuhan ni tak ilahi kita wajib taat. Kerana kita diajar supaya kita reti bahawa kita ni hamba. Dosa kita supaya kita sebut sama-sama dalam masa kempen pilihan raya. Jangan berasa kita ni rakyat. Kalau kita nak berasa rakyat tu, kita berasa tapi perikat yang kedua. Perikat yang pertama kita kena faham, kita ni hamba Tuhan. Kalau kita nak berasa rakyat, kau rakyat Kelantan, kau rakyat Malaysia, kau rakyat Amerika, kau rakyat Singapura, tu dia. Ini benda hak masa dia ni rakyat ni, mari setelah orang putih mari. Setelah orang kafir penjajah mari lama-lama di negeri kita, tetap dalam hati kita bahawa kita ni rakyat Malaysia. Teringat tak teringat, segelas timbul bahawa kita ni hamba Allah Ta'ala. Waktu kita kukuh dengan Islam kita ni, waktu belum pada orang putih mari, belum pada orang kafir mari di negeri ni, kita tak ada ingat muka lain. Selain daripada ingat sekarang bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia duduk. Selagi orang tidak ingat perasaan hamba Allah Ta'ala, maka selama itulah payah syaitan buatkan nak kita, dan payah syaitan nak mempengaruhi kita. Baik dari segi apa sekalipun. Kalau bila kita sedar bahawa kita ni hamba Allah Ta'ala, maka dengan sendiri kita ni berasa nak taat. Tak ilahi dia tu ni taat pada Allah Ta'ala. Dan hamba duk perhati yang betul tidak tahu lah. Hamba perhati story. Dengan sebab kita Kelantan orang mengaji agama. Jok zaman-zaman lagi. Belum pada hamba ni Tuk guna payung, Tuk kenali Tuk guna payung, belum Tuk guna payung, Tuk kenali, belum Tuk kenali, Tuk tabah, belum Tuk tabah, itu apa Wallahu'ala da'ala. Dengan sebab kita Kelantan ni jangan lagi mengaji agama. Dan guru orang mari di Kelantan pula, Alhamdulillah, guru yang mursyid, guru yang menetik laku. Maka timbul dalam cakap para Kelantan ni hamba. Kalau kita berkata dengan orang hamba nak diri, hamba nak kata begitu, hamba kata hamba tu sila dia bagi hamba ni hamba ni hamba tu lah. Dengan sebab kita nak tunjuk kita ni ikhlas, kita dengan sayang kita, maka kita bahasanya dia tu hamba. Anak kawan hamba dia, gapo hok dia nak suruh, gapo hok dia nak buat tak agak tentok nak suruh, gapo nak agak kerana kawan hamba dia. Dia pula bahasa kita juga hamba. Mana kalau demo hamba kawan, maka kawan tu hamba demo juga. Satu sama lain maknanya punya sahabat. Jadi ajaran hamba ni boleh jadi kalau kuat doa kita bertahan agama. Boleh jadi kita terlalu amat tinggi agama kita, dalam pengajian agama kita dengan Tuhan kita. Sebagaimana kita menjadi hamba Allah Ta'ala, maka kita nak perlu diri kita dengan orang, maka kita berbahasa hamba. Dan boleh jadi juga sebut hamba ni kalau mendalam doa taat kita pada raja kita. Kerana kita Kelantan ni satu daripada jenis manusia yang taat pada raja. Jadi raja ni bahasa kita ni hamba pati apa semua sekali. Jadi pusing ke mana sekalipun sebut hamba dalam pertuturan Kelantan ini,
menandakan bahawa kita ni boleh jadi dalam doa pengajian agama hingga sampai kita hilang perkataan kawan, hilang perkataan saya, hilang perkataan saya, hilang perkataan apa timbul hamba terpengaruh ataupun terpengaruh terpengaruh dengan pengajian kita dengan Tuhan kita. Ubudiyah kita dengan Tuhan kita. Dan benda suami. Semuanya kalau tak suami pun kita kita menghamba abdikan diri kita kepada sesama makhluk. Sama ada sama makhluk tu sama kawan teman kita ataupun pembesar kita. Pembesar kita ni hanya kita diminta taat sekadar apa kalau yang tidak bersanggup dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun hamba ni kalau boleh perasaan ubudiyah kita, perasaan kehambaan kita tu mesti dibulatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan kita ada kata wabihi yu'abad. Jadi dengan sebab ilmu lah orang sanggup menjadi hamba abdi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada ilmu, maka kita retilah kita ni siapa. Bila kita reti kita ni siapa, iaitu makhluk yang bukan pok buat, bukan mok buat, bukan kajian buat, bukan orang kampung buat, bukan cik bidan buat, bukan Allah Ta'ala buat, maka dengan sendiri kita sedar kita ni hamba dia dan Allah Ta'ala Tuhan kita. Yang dengan sendiri kita otomatik kita berasa suka hati, penuh hati benar kalau kita ni jadi hamba abdi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh ke kita ni sanggup jadi hamba abdi Allah Ta'ala, dengan sendiri dulu mesti kita mesti Allah Ta'ala siapa, kita ni siapa. Nak boleh mesti itu kena mengaji, dan mengaji itulah tentang ilmu. Bila ilmu ni boleh kita diminta ajar orang lain pula supaya kalau kita sanggup jadi hamba Allah Ta'ala kita mesti kita juga lah kawan kita pun kita mesti kira juga supaya dia juga sanggup jadi hamba Allah Ta'ala apa ni sekali dia mesti. Dan hamba ni kaidah dia buat gapo tu yang dia suruh. Sebagaimana kita jadi kali orang tok mana suruh gapo kita buat, tengah panas, tengah hujan, tengah hari, tengah malam kita buat kita kerja dengan dia orang besar kita. Kita kalau boleh kita Allah Subhanahu Wa Taala tengah hari, tengah malam dengan titih mah ni hal tu dengan jiwa raga dengan tubuh badan gapo hok selibat dengan Tuhan suruh kita, wajiban kita mesti buat. Itu makna abdi, dan itu makna ubudiyah. Dan boleh-boleh Arab sebaru itu bakal dia kata kaji baca ayat subhanallazi asra bi'abdi asra bi'abdi. Tuhan kata subhanallazi asra bi nabiyhi. Maha suci Allah Ta'ala yang bawa hamba dia, yang bawa qadi dia jalan daripada Masjid Mekah ke Baitul Maqdis tu ke langit. Bapa Tuhan tak kata maha suci Allah yang membawa nabi dia, yang membawa rasul dia. Dan maknanya perkataan Nabi dan perkataan Rasul tu sedap dengar di telinga kita tu. Telinga kita lebih sedap dengar subhanallazi asra bi nabiyyi daripada subhanallazi asra bi 'abdi. Kalau sebut bi 'abdi setelah ayat tu bunyi qali. Nabi Muhammad ni qali dia bunyi. Tapi kalau bunyi asra bi nabiyyi bunyi sedap di telinga ni. Kenapa? Kerana bi nabiyyi maknanya Tuhan yang membawa nabi dia berjalan. Bunyi comel, bunyi sedap telinga kita. Itu maknanya jawabnya dia Tuhan tak kata binabihi bukan dia tukar pergi jadi abdi itu. Jawabnya kerana seorang manusia disayangi oleh Allah Ta'ala bukan kerana apa-apa, bukan kerana pakat dia rasul, bukan kerana pakat dia nabi, bukan kerana pakat dia harta dia berapa dia. Allah Ta'ala sayang kepada seorang manusia atas kadar ubudiyah banyak sikit dalam tahap. Atas kadar dia ni setia setara mana. Satu orang tu setia setara mana dengan Tuhan, semakin satu orang tu tunjuk setia dia pada Allah Ta'ala, maka semakin nampak dia ni qali, semakin nampak abdi dia. Nabi Muhammad ni ialah kemuncak abdi Tuhan di muka dunia. Tidak ada satu orang di muka dunia ni yang lebih berkali dengan Allah Ta'ala ikut Tuhan sungguh. Sia mana pemliptan tepat orang jerkah, tepat orang beci, tepat orang gerung, orang lain belakang, dia buat juga kerana Allah Ta'ala sungguh. Nak cari orang lagu tu sanggup jadi kali Tuhan lebih pada Nabi Muhammad, tak ada. Adanya sebab itulah gelaran yang paling sedap didengar di telinga Tuhan ialah gelaran ubud, gelaran abdul, gelaran ubudiyah. Walaupun gelaran qali tak sedap di telinga kita, tapi di telinga Allah Ta'ala gelaran itulah, perkataan itulah apa nama disebutkan, itulah sebutkan harus sedap dengarkan. Sebab itulah dalam banyak-banyak nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdu. Kelimah Abdu ni tak ada dalam nama orang beragama lain daripada agama kita orang Islam.
Agama Kristian, agama Buddha, agama berapa, tak ada. Nama dia bila kita kaji-kaji. Nama orang Kristian, nama orang Buddha, nama orang agama lain. Nak cari satu nama dalam agama lain yang guna kelima abdu, yang menandakan dia ni hamba bagi tak pun tu, hamba bagi tak pun. Tak ada lain daripada orang Islam. Orang Islam dia nak benar, abdu. Nak tunjuk dia ni hamba. Walaupun dia tidak hamba pun, sekurang dia berasa ada hari nak jadi hamba Allah. Sama ada Allah, sama ada Ar-Rahman, sama ada Ar-Rahim, sama ada Qudus, sama ada Kapas sekali. Kita orang Melayu ni tak berapa banyak. Kalau sebelah orang India, orang Pakistan, agak abdu ni kan. Siapa aku fikir Abdul Nabi. Bubuh nama. Abdul Nabi. Hamba bagi Nabi. Itu melampau dah tu. Tapi walau bagaimanapun, nak tunjuk kita ni, ubudiyah kita ni tinggi. Sekurang-kurangnya kita bubuh nama kita Abdul, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul sebagainya. Dan nama Tuhan 99 juga boleh kita reka berlaku dengan Abdul. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qudus, Abdul Jalal, Abdul Jalil. Apa semua boleh berlaku. Tapi itulah. Jadi baliknya, wabihi yu'abad. Dengan sebab ilmu lah manusia disanggup jadi hamba abdi Allah Ta'ala. Dengan artinya, kalau kita ni kau mengaji banyak, lepas tu kau tak sanggup jadi hamba Tuhan. Itu tidak ilmu betul. Ilmu lah betul ilmu mudah kita, dan ulama lah betul ulama usul. Kita mengaji banyak, kita reti banyak, kita itu ini banyak, kita banyak berapa banyak. Tapi semakin kita ni banyak ilmu, semakin tak nampak kita jadi kali Tuhan. Dia jadi kali unggalan, kali orang, kali pakak, kali pitik, kali peluk, kali berapa ke. Dengar kata orang itu orang panggil ilmu lah betul ilmu yang memudahkan kita. Dan orang alim lah betul orang panggil ulama usul, ulama jahat. Dan sikit lagi depan kita orang panggil dia akan sebut cerita ulama usul. Dan tidak ada sebuah kitab sekadar amat tahu yang melihat kepada kita ulama usul begitu sekali panjang. Dan jadi ada Ihya Ulumuddin ya apa ni kitab ni jadi ringkasan dia. Wa bi yuwahhadu wal majab. Dan dengan sebab ilmu lah juga orang sanggup mengesahkan Allah Ta'ala dan orang sanggup menghormati Allah Ta'ala. Allah kita panggil Tuhan. Dia mudah sebut sama dia selalu soalan yang mudah hadap sama supaya dia kakak Tuhan ni so banyak. Tuhan ni banyak. Dia kata so, tapi tak pakai tiga belakang. Sebanyak mana banyak, hak banyak tu semua tak pakai tiga belakang. Hak ia pakai tiga ni so tak ada lagi. Amal ulang sekali lagi. Tuhan ni jangan ada kata so. Tuhan ni tidak so, banyak. Tetapi tak pakai belakang hak banyak. Hak banyak tak pakai sahabuk, hak pakai tiga je so. Yang bernama Allah. Yang jadi Tuhan ni banyak tidak so dia kan apa? Kalau Tuhan sendiri ni arti benar orang saya. Benar orang sayang, benar orang puja, benar orang sanggup mati, benar orang sanggup habis pitih, benar orang gila-gila ingat. Benar lagu ni nama Tuhan tu. Walaupun kita sedar atau tidak sedar, hakikatnya sebenarnya benar kita sayang, kita sanggup berapi titi, kita sanggup berapi masa, kita sanggup balas sekoh dia, kita sanggup habis homo kita buat tu. Benar tu dalam istilahnya ma'bud. Allah panggil Tuhan. Tu dia duduk. Tapi semua ni Islam mayoyak tak pakai. Tak boleh tolong belakang pak sudah. Tak boleh tolongnya Tuhan yang bernama Allah. Tu dah boleh pakai. Sebab itulah kita mengaji kapung. Bila untuk bermakna la ilaha illallah, dia bermakna tak ada Tuhan yang sebenar-benar kecuali Allah. Makna dia betul. La ilaha illallah, makna dia betul tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tapi untuk dua kapung dia ditulis. Dia tak ada Tuhan yang sebenar lain pada Allah. Artinya Tuhan yang sebenar ni banyak. Hak benar dia so. Soal bila kita tahu Tuhan ni banyak, tidak so, hak so tu hak pakai tiga je, hak lain tak pakai belakang. Hakikat tu kita suti tengok. Hak kita duk perjalanan ni tu Tuhan banyak. Apa dia kita duk perjalanan ni banyak kata. Tak ada jawab lagi. Tak ada fikir dulu. Hak aku duk perjalanan ni banyak kata. Kalau benar kita duk perjalanan ni banyak, artinya kita duk tengah bersyirik boleh ada benda. Duk tengah bersyirik boleh ada. Nak tahu apa banyak hak Tuhan kita duk perjalanan, tengok benar hak kita sayang ni banyak kalau kesesatan. Benar hak kita sayang. Kita sayang apa ni? Kita sayang artinya sanggup kita balik cukup.
Kita sanggup tinggal kerja lain gon. Kita sanggup rabi piti untuk galai, sanggup rabi untuk gon. Kita sanggup rabi masa untuk gon. Tolong habis masa kita untuk galai. Berapa banyak dalam hidup kita ni hak sejenis tu. Kita sanggup balik syukur ngorek gon. Kita sanggup habis piti, tak apalah habis piti pukis gon. Kita sanggup habis masa kita tolong masa kita galai. Tak gon ni. Berapa kali dalam hidup kita ni kita sanggup buat lagu. Kalau kita sanggup buat lagu tu untuk Tuhan je, IT kita benar-benar sahih. Tak sanggup berhabis fikir untuk galai, tapi untuk Tuhan sanggup. Tak sanggup balas cekah untuk galai, tapi untuk Tuhan sanggup balas cekah. Tak sanggup apa lagi? Tak sanggup batu bani, tapi untuk Tuhan sanggup. Kalau kita sanggup, kalau kita ni sanggup tu lelah ni, maka semati kita ni Tuhan kita ni iaitu benar. Tapi kalau untuk Tuhan pun sanggup berhabis fikir, misal untuk bani pun sanggup berhabis fikir juga. Sedangkan di antara bani dengan Tuhan ni sanggup besar. Tuhan pun kita sanggup berfikir juga pihak Allah Ta'ala. Untuk gani pun sanggup berfikir juga. Sedangkan di antara hak ni sanggup. Sanggup hak Tuhan tak setuju. Hak Tuhan bernama Allah tak setuju gani. Tapi Tuhan hak bernama nafsu, hak nama mene, hak nama berapa. Apa nama ni? Bercanggah juga ni. Maka kalau kita sanggup berfikir juga, cik Tuhan kita ni tidak setuju. Dulu boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 2. Kalau mau nak cerai lagi gini lah kita kata. Masalah fikir. Kita katakanlah di sebuah kampung tu bukan tak benar nak buat balasan. Balasan tak ada. Nak balasan tu happy lah. Padahal orang di kampung tu fikir ada. Tapi kita tidak sanggup berhabis fikir buat balasan. Tapi kita sanggup buat beli cat untuk cat rumah kita. Padahal rumah kita rumah ada dah. Rumah ada dah. Boleh duduk dah. Dari tahun ni rumah kita ni akhirat kelak tak dosa dah kita. Dengan rumah tahun ni. Kalau rumah tak ada nak kita dosa. Kalau kita ni wajib. Jaga makan, jaga minum, jaga rumah tangga, jaga pakai anak bini. Tapi rumah kita tahun ni akhirat kelak tak tanggungjawab apa yang orang panggil lepas dah kita. Bila-bila gitu pun dah pitih. Dah rumah ada dah. Sanggup juga berhabis fikir untuk buat beli cat. Walaupun banyak tak ada dalam cat. Kita rela tak bismaya jemaah. Kita rela duduk rumah. Kita rela kita dah majmuah anak bini. Kita berselewak tabuk anak bini. Kita buat muda sebut minggu lepas. Budak-budak hak benar di sekolah ni. Hak puas. Kita semaya. Kita tahu je. Apa nama ni orang panggil. Tak rajin lagi semaya. Ada. Siapa apa kita ustazah. Guru puas. Dia simpak sebab usrah. Kalau tengok waktu dia baca salat tu ada hak tipu, ada hak nyonggeng, ada hak canggung. Macam-macam tu. Bila tanya bakku yang duduk lagu ni, jawabnya. Ambo tak ajar semaya. Muk tak ajar semaya, cik tak ajar semaya. Akhir sekalinya, ambo jadi lagu ni. Yang menyebabkan guru di sini buat usrah. Seminggu lepas. Jadi hak lagu ni, tiga pun. Boleh jadi muk tak sungguh, boleh jadi balas terkadang tak pun dia. Boleh balas terjauh, ataupun dia malas. Terus sekali. Jadi benar lagu ni para hadirin semua, sepatutnya lah menjadi kewajipan agama dunia akhirat. Kita sanggup berhabis fikir untuk buat balas ke 10 riyal, ke 50 riyal. Kalau sanggup beli cat 50 riyal untuk cat rumah, bapa tak sanggup berhabis fikir untuk balas 90 riyal. Tetapi dengan sebab kita berasa gila ke rumah, rela ada balas asal rumah kita ada cat lah, maka ketika tu Tuhan kita, Allah Tuhan kita, tapi umur cantik pun Tuhan kita juga. Tak lari dah buat walaupun kita tak mengaku kerja-kerja mata, tapi dia tak mengaku nama Tuhan Allah Ta'ala. Itu buat saya demo jati. Demo kau Tuhan ni so. Sebenarnya Tuhan ni banyak, tapi tak pakar habis tak lain. Walaupun kita dah tunggak-tunggak dah ni, kita buat tak pakar, tapi kita dah tak pakar. Hakikatnya tak pakar. Tapi sebab kita jahil, tak erti, maka kita dengan segala senyap-senyap, kita bersyirik Allah SWT. Itu dia itu. Jadi dengan sebab tu, bila mari ilmu kata wabihi wahad. Dengan sebab ilmu dah orang sanggup bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Wabihi tawarrah. Dengan sebab kita ada ilmu juga, kita ni jadi warak. Warak. Arak panggil warak. Orang Melayu pun panggil warak juga. Warak ni apa ni? Kita kadang kalau sebut kata warak, zaman itulah, zaman dah ni tak berapa bunyi dah warak-warak, tak tahulah puan habis dah, orang tak kira dah warak, kira hiji dah ni.
Apa dia ada CJ, SPM ke SMU ke SPU ke berapa orang tu lah kira orang lain. Warung tak ada bunyi dan zaman-zaman ambok kecil hari tu orang duk cara benar warung ni artinya mengelak diri daripada benda makruh. Orang yang ada ilmu ialah orang yang sanggup tinggal barang yang Tuhan tidak setuju walaupun barang tu makruh je. Tu dia duduk. Hak mengelak diri daripada barang haram ni, kalau kita tinggal barang haram, kita panggil warung. Orang panggil orang Islam. Bakso orang Islam ni orang tak buat barang tak baik. Tapi naik tangga lagi bila-bila kita tinggal barang haram, maka barang makruh pun tinggal juga. Kalau kita sanggup tinggal barang makruh, hak haram dah ketiga lah, makruh pun sanggup tinggal juga. Orang lagi ni orang panggil orang siapa kau pergi kat warung. Nak boleh kau tinggal barang warung nyala ada orang. Orang lagu mana orang tinggal barang warung? Orang ada ilmu. Bukan orang ada CJ je. CJ PhD sekalipun balik pada Mesir sekalipun. Kau tak kata kau pergi kat warung, ketika tu orang tak panggil orang alim, orang panggil ada CJ kan. Itu dia beza duduk di antara itu. Orang yang ada ilmu walaupun tak ada CJ, ialah orang yang sanggup tinggal barang haram dan tinggal barang makruh. Walaupun barang makruh dia tahu kalau buat pun tak dosa. Tapi Tuhan macam muka. Tak gitu duduk. So kita retina kita. Kalau kita ni sayang mesti kat retina kita. Tidak mesti tak apa ni. Tak apa tu jauh dah. Tapi kalau kita bakal lebih tak apa sama dia. Orang panggil apa lagi orang panggil? Masih muka pun duduk. Maknanya kita, tu benda-benda gitu. Benda mana oyak. Tak ada muka masing-masing orang. Tak kita belakang. Mana kita jaga hati perlu orang. Hak apa kenal. Kau pasal. Hak tu Nabi Muhammad bin Bismillah. Nabi Muhammad lapar. Kau sebuah bini dia. Tak gaji kapal. Saya abu. Bini dia juruh belakang. Tapi di samping tu dia buat lagi perkara-perkara lain. Dia kalau tak buat pun tak apa dah. Tapi dia tahu kalau aku buat barang ni, bini aku sayangnya, isteri aku sayangnya, orang puan aku ingat aku. Benda lagu tu kalau kita boleh buat pada Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka kita disebut orang yang waras, orang waras. Nak boleh jadi kita ni waras kerana ilmu ni. Jadi kita jalan hari tu, sekat tengok orang tin, orang panggil waras. Jalan hijau kongkoh, orang panggil waras juga. Jadi semua tak apa orang panggil. Bendanya itu istilah kita orang Melayu. Ya kita ni kalau jalan degak. Orang jamnya itu orang tak panggil tubuh, orang tak panggil warung, tak ada tu. Kalau jalan itu panggil warung. Ya Nabi kita Muhammad SAW nya, bila kita baca sejarah hidup dia, bukan sejarah hidup dia, biologi dia, apa orang panggil peribadi dia lah. Dalam kita apa namanya, Syama'il Tirmizi. Ada sebuah kitab hadis namanya Tirmizi. Ujung kitab tu dia panggil Syama'il. Syama'il maknanya sifat-sifat khususi Nabi. Segala jok di ujung rambut, siapa ujung kaki dia putih koyak habis itu. Rambut Nabi dan putih setara mana, dari Nabi yang bahasa jenis dua ke jenis timbul, pipi Nabi lagu mana, jari Nabi jari jemari tulang kemana, kulit dia habis dia putih koyak orang. Oh Allah, orang jadi presiden negara, orang tidak tulis gitu mu. Tubuh badan ni, tapi Nabi Muhammad ulama kita tulis hadis itu. Dia tubuh dia tinggi rendah, dia pak segi ke bahasa tubuh lanyat, ke bahasa tubuh botok, habis dia putih tulis. Kalau begitu dia panggil Syama'il. Baik. Apa nama ni? Dalam masa dia wayak Nabi kita berjalan, yamshi ka'annahu yanzilu min sababin. Nabi Muhammad berjalan, jalan tu takut kau diri semua tak mampu kau berjalan degak-degak. Jawab dia ka'annahu yanzilu min sabab. Seakan-akan Nabi bila dia jalan ibarat dia turun tubi. Ibarat dia turun tubi. Orang turun tubi ni orang jalan semua tak mampu kau bukan tubi junam. Nanti tidak mana jalan ibarat turun daripada tempat tinggi pergi ke tempat rendah. Maka dia mesti jalan debu. Bersungguh. Tidak jalan apa ni orang nyata takut diri semua tak mampu kerja.
Tapi bagi kita yang orang Melayu, yang Melayu tu lah. Kalau untuk guru jalan aku rapat tu, warok dia jalan. Ya Nabi Muhammad rapat warok di muka dia. Jalan pula. Jalan juga. Dah sekarang. Mu'askar. Keluar daripada pos dia, daripada Makkah. Kaki dia di sana. Tanda dia. Tidak pergi lakukan ni, aku tahu panggil bawa kaki. Orang bila berjalan bawa kaki, tak ada progres tetap. Maka dia berjalan di sini, tak tahu. Tapi Nabi Muhammad, bila dia bergerak baik, dia duduk baik, dia bangun baik, dia berjalan baik, jalan dengan progres. Jalan tetap dia cukup. Dia berjalan tetap, tunggu, tegak. Mana ada matlamat dia nak buat. Apa tu dia berjalan. Selain daripada kesungguhan daripada seorang pemimpin, maka artinya dia ni ada progres. Dia bangun pergi tidak kata bawa kaki, dia bukan ada matlamat pada. Ka'annama yamshi sabar. Nabi Muhammad berjalan, ni para orang turun daripada tempat tinggi menuju ke tempat. Itu dia. Sungguh. Itu perbezaan. Fahaman dan besok. Wabihi tutul arham. Dengan sebab ilmu juga, maka manusia akan menghubungi rahim satu sama lain. Bila kita ni ada ilmu, maka dengan diri kita akan merasa sayang sesama kerabat kita, adik-beradik kita, keluarga kita, khususnya di antara kita sesama Islam. Orang, sebab itulah kita puca bagi orang tahu lah. Bila kita jabat salam, kita sebut Allah SWT. Cuba tanya, tak rasa nak tanya ke apa yang kita jabat salam? Allah SWT. Tapi apa sendiri pun tidak tahu. Baca ayat Allah SWT Muhammad waktu jabat salam yang bagaimana kita iman luar. Tapi bagian ni bagian contoh juga. Bagian contoh. Tidak kata bagian wujud. Tapi mesti kalau kita selawat Nabi waktu kita jabat salam, wallah sampai disebut. Anak tidak cukup. Tapi bagian ni bagian contoh. Pusing kok mana pun, orang bila berjabat salam dengan orang lain, dia tidak berjabat salam molekeh dengan kerana berasa mustahak. Aku mustahak baik dengan dia, seperti juga dia mustahak baik dengan. Masalah mustahak baik dia kita jadi tak boleh ajar. Boleh jadi cik kita ajar, boleh jadi mak kita ajar, boleh jadi kerajaan kita ajar, boleh jadi kemudian kotak email. Tapi kalau kita berjabat salam dengan orang itu berdasar pada cik kita ajar, kat cik dia ajar, kat mak dia ajar, supaya baik dengan orang, maka salam lagu ni salam ketinggian. Salam lagu tak dijak mana-mana. Salam lagu ni orang panggil salam ada kepentingan. Mana apa? Baik, dia boleh jadi ada sakit ini, ada satu sukar yang timbul. Dia baik, sebab tu mungkin baik. Kalau setara tu dia, apa yang panggil potensi atau tu motif kita jabat salam ni, tak saya. Kita berjabat salam tak kira masalah sakit demam, nak jemur, nak berapa, tak kira begitu. Faktor jatuh ke nombor 2. Jatuh nombor yang pertama ialah kerana kesayangan kita, pasal dia dengan kita ni sama-sama mengucapkan terima kasih. Dia orang mukmin, aku orang mukmin, maka alhamdulillah Tuhan buka pintu hati dia, supaya Tuhan buka pintu hati aku. Sedangkan masalah hati-hati ini bukan manusia boleh buat. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim.
Hei Muhammad, kalau mu belanja piti, buat bubur, jamu makan api, boleh piti, begini, mu tak boleh menjinuk kafir. Walakin Allah al-baina qulub. Tapi Allah Ta'ala yang jinuk kafir. Dengan artinya, dia terbuka pintu hati nak jabat salam dengan kita. Kita pula kami pintu hati dengan dia ni. Bukan piti dia banyak, bukan kita hati. Bukan sebenarnya, kerana Allah Ta'ala buka pintu hati dia masuk apa nama Muslim, syahadat yang menyebabkan dia Muslim. Aku pun buka fikir aku jadi Muslim dan sepakat Muslim. Maka dia sebab tu dia timbul di antara aku ni jadi persalat. Maka timbul apa nama jabatan. Oleh kerana benda ni mari Nabi Muhammad, tidak mari daripada cik, tidak mari daripada muk. Dan kalau muk wayak cik wayak mari daripada ni juga, maka kita sebut Allah Muhammad sebagai kena budi di atas anjuran di atas ajaran yang begitu mari kepada kita sendiri. Jadi wabihi tuqul arham, dengan sebab ilmu boleh juga lah manusia itu sanggup menghubung rahim satu sama lain. Dia benda ni kalau kita lagi baca Facebook orang kafir, Facebook orang kafir, orang Kristian, baik orang sebelah Eropah lah, orang bersahur sama jum, orang bersahur ini berbalik. Kita nampak bila bertanding di antara Islam dan orang kafir, kita nampak semua ajaran Nabi Muhammad ni sungguh-sungguh menyebabkan manusia ni jadi macam orang Eropah, baik Amerika, baik orang putih, orang yang kita buat sama tu sangat. Benda ni kita duk tengok. Bunyi khabar lah. Dia tidak bunyi khabar lah. Barang ni barang masyhur. Pak kita pun nak jakit mari dah. Iaitu masalah bila ibu bapa ni tua, maka anak-anak kira ibu bapa ni buat pergi ke rumah kebajikan lah, rumah orang tua. Welfare lah, kita panggil welfare lah ni. Pak kita pun ada welfare di kalangan program semua sekali. Pada asasnya buat umur orang tua ni boleh lah. Tetapi kita tak boleh elok. Kita tak boleh elok tiap-tiap orang tua berikut. Tiap-tiap keluarga kita bila tua orang kita akan sekolah orang kita kat umur tak boleh. Sistem buat umur orang tua, umur welfare ni bukan sistem sini juga. Sistem Ihana. Kerana bila pak tua, mak tua tak ada orang duduk. Pak tua, mak tua, anak tak tahu ke mak. Pak, anak tak tahu ke mak. Tak tahu ke pak. Pak tua, mak tua, tak bisa kan. Dia kita dah hormat ke mak pak kerana masalah nak pahala. Nak pahala, tak siapkan neraka. Dia kata pahala neraka, dosa, berapa pun tak ada lah pahala kan. Dia adanya titik. Titik banyak, siapa dia ada sahih, siapa dia ada titik, siapa dia siapa. Dia banyak. Dosa pahala tak ada pahala lagi. Jadi dengan sebab orang kafir ni dia tidak ajar dosa pandu, dia tidak ajar surga neraka, dia ajarnya kerja, dia ajarnya pakat, dia ajarnya harta. Maka seorang pok yang telah tua, mak tua kecil, bewak haruana ni, orang mana? Mak anak mana? Cucu mana nak tahu bagaimana? Sebenarnya aku tahu. Tadi fikir dia tak boleh fikir dia pun yang saling ke pada anak dia dah. Oh dia ni bila aku tahu. Ada apa tahu? Fikir tak ada dia pakat aku. Masalah pahala, pahala tak ada. Pahala tak ada. Orang tak ada kaki. Agama tak ada. Agama tak ada. Hanya itu. Ada pun kita orang Islam ni ajar. Ridallah firdal walidain. Mokpok. Apa ni Allah Ta'ala sayang kita akhirat kelak. Terletak bolak-bolak di atas mokpok sayang kata saya. Ridallah firdal walidain. Wa suhtullah fi suhtul walidain. Allah Ta'ala sayang kita. Terletak bolak-bolak di atas mokpok sayang kata kita. Allah Ta'ala mereka pada kita, terletak bulat-bulat atas mokpok mereka pada kita. Kalau mokpok saya, Allah Ta'ala saya. Mokpok marah, Allah Ta'ala tak ada buat apa. Kita kena kuci dah kepala kita guna lagu tu, maka tak payah. Mok kita kirim ke welfare, dan kita tidak pasal dia. Kita je kirim mokpok kita bila tua. Kita tidak pasal kita. Tidak pasal kita orang Islam. Kerana bila kita bawa mokpok kita orang ke rumah welfare, artinya kita menghilangkan satu keuntungan yang mahal. Boleh jadi dosa kita hak lama kena. Aku ambil itu kan pasal kita duk khidmat mokpok kita, duk pasal dia, duk pasal perok dia, duk gapo dia. Boleh jadi banyak dosa-dosa kita jangan mudah itu bubuh habis kan. Jadi bila kita pergi hak ni ke sana, peluang untuk masuk syurga kita khidmat mokpok tu. Habis itu tak bodoh kita. Itu dia. Jadi dengan sebab tu kita orang Islam kritik pun nak pahala pun. Orang kafir dia nak kritik kan pahala tak ada. Itu dia. Jadi boleh jadikan para hadis semua wabihi itu salah betul lah. Dengan sebab ini lah manusia ni boleh sambung rahim. Dan rahim yang paling dekat bagi manusia ialah mokpok itu. Wabihi yu'raful halal wal haram. Dengan sebab ilmu lah orang yang reti halal di haram. Dengan sebab ilmu maka orang reti halal di haram. Ilmu maksud ilmu agama lah.
Tapi sebab kita ni ilmu agama kurang, maka halal haram tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya bagi kita, duit ada ke tak ada. Berapa banyak, dah berapa lama dah kita rakyat makan reba ni tak boleh. Makan reba ni tak boleh. Buatan bunga ni tak boleh. Tapi dia lagi kalau saya tak boleh. Projek saya tak jalan. Kita. Halal haram tak jadi masalah. Yang pentingnya kerja saya. Rumah saya boleh buat ke tak. Projek saya jalan ke tidak. Bergapo saya, kerja saya linting ke tidak. Itu saya faham. Hak. Reba je lah. Apa kabar yang jalan. Ini semua sekali berpunca daripada rakyatnya ilmu agama dalam hati kita. Bila ilmu agama 20 tahun dulu kita tidak maju, 20 tahun, 30 tahun dulu kita ngaji, waktu kita cek itu, waktu tak ngaji, ni kita umur kita 40 tahun, dan kita saya tiga, maka mau tak mau kita berdepan dengan masalah banking, masalah kewangan, reba, bagian ini bagian mari daripada Eropah. Kita ambil sistem demokrasi, tolak sistem Islam, dan demokrasi ni memanglah bahasa dia, bahasa tak kira ke halal haram, tak kira tu nak makhluk, tak kira tu tak pahala. Dengan sebab lama-lama tangan kita tak sebut demokrasi, tamadun Eropah, maka duduk aktif waktu siang malam pagi kita, maka halal haram tak madu dah sulit berlaku sekali masalah. Ini dia. Maka akhir sekali kita duduk, nak lemah benda ni, ambil lemah baru sibuk masalah sama kita nak lagu malam, baru sibuk. Tapi kalau ada kesedaran sekali, ini boleh jadi 30 tahun akan datang baru sulit balik. Tahu dah Allah nak bila terjadi. Walau bagaimanapun, semua sekali berpunca daripada tidak ada ilmu agama dalam kita, maka tak ilmu masalah halal haram. Jadi nak boleh komisi kita halal haram, tak boleh diri kot lain. Lain daripada buat biji, lain daripada ilmu agama. Sebab ilmu agama lah manusia boleh tentang halal haram. Wahuwa imamun wal amalu tabi'un. Ilmu agama ni kalau misalkan ibarat tu iman, amalan ni ibarat tu makmum. Ilmu agama jadi tu iman. Amalan kita ni tu makmum. Sebagaimana tu makmum tu mesti tu iman. Abdullah keadaan kerja buat kita ni tunggu ilmu. Kalau ilmu kita tu ilmu berjiwa, ilmu kita ni ilmu agama tu ada di kita. Semangat agama ada di kita, jiwa agama ada di kita, maka segala-gala kerja buat kita. Baik kerja menunduk, hak pasal buat, kerja dengan tangan, hak pasal menulis, kerja kaki, hak pasal berjalan, kerja ngotok, hak pasal mikir, semua sekali berkisah ke atas. Ilmu kita tak. Kerja kita. Kita tak boleh nak kata tidak banyak di sebelah kita ini, tidak banyak membaca surat-surat khabar daripada Iran. Kita, kalau kita lelah, kalau lelah ni kita nak tahu, nak suruh otak kita ni beri, nak suruh beri sikit, suruh pukul, patut kita baca belakang. Kita baca jenis orang yang bahasa mikir cara Islam, dan kita baca orang mikir yang cara kafir. Hak kafir itu kena baca, hak Islam baca paling buat wabi judihah dan bayar al-asyar. Bila tanda Islam atau kafir tu nampak comel mana Islam. Kerana kaedah kita, nak tahu comel kok kain kita ni putih, taruh mana kain kita ni, kena ambil kain lain, kok putih juga. Apa tanda ni, antara dua putih, baru nak kok ni kelabu, kok ni tu. Nak tanda kereta kita, comel kok kita, ambil kereta orang lain. Ambil dua tu, baru comel lah, kereta dia tu, kereta tu. Nak tahu kereta kita sedap, kalau tidak, tanya pakai kita semua. Pakai kok ni, baru kok tu, kasi asyik, tahu, kok mana sedap. Nak tahu Islam, comel taruh mana, kaji, kata kok tidak Islam. Kok tidak Islam, kita kaji juga, buat Islam, kaji juga. Ambil dua, nampak comel lana, Islam. Jadi benda ni, ambil ni, baca suat khabar jenis api, baca suat khabar jenis Islam, baca suat khabar jenis nafis, kok bahasa Melayu Timur Tengah, Iran, siapa aku berhamba, kok Timur Tengah, kok bahasa kapal, bahasa sosialis, siapa, kok jenis puji, siapa, kok bahasa jenis bakti, siapa, kok bahasa jenis kok tak tahu Islam, kok berapa pun siapa. Dia tanding dua tu, kita tengok cara ucapan dia diberi oleh pemimpin antara negeri-negeri ni, kita dapat beza banget. Kita boleh share banyak sekali, banyak beza di antara cara ucapan orang pemimpin negeri masing-masing. Itu dia. Saya kali dua ni, bila Israel dibom di Lebanon, bila Israel dibom di Lebanon, kita ada manusia Islam kot dia tu, orang nak kira askar, nak pergi perang, kita tak ada daripada itu. Arak tu maju ke diri kita. Arak tu jadi kutuk, nyupuk, tu yang dia. Ambil jalan, kutuk. Ambil jalan tu dia.
Nak tu dia guna dengan betul. Kita guna dengan betul. Dia nak tahu apa. Yahudi ni makhluk Allah nak zaman-zaman lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita orang Islam jahil-jahil kita orang Islam pun baca ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin. Kadang mereka itu tidak erti lain daripada al-'abdu yuqa'u bil 'asr. Bahasa hamba abdi tidak erti kata tukar. Lain daripada tukar tidak erti. Wal hurru yakfihi al-maqala. Bahasa orang memiliki dengan beliau ini dia kata kalau kita kata dia erti. Tapi Yahudi ini bukan asal. Bi'inal ladina kafaru min bani Israil. Masa kena laknat. Dia ni masa kena laknat. Dia orang bisa anak bisa erti daripada betul juga. Daripada Nasmillah boleh erti. Jadi Iran dengan sebab dia bergerak atas nama Islam, maka dia erti. Orang Islam ni baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia erti secara Yahudi ni bukan. Arab dan Melo ini dengan sebab dia tak mengaji. Dengan sebab dia tak mengaji Islam. Hak mari duduk mereka negeri ni, hak bahasa mari luar negeri, dan mari Eropah, mari juga apa. Maka dia mereka negeri, dia mereka support hak dia mengaji di Universiti Amerika. Support hak dia mengaji di Universiti London. Support dia mengaji di Australia. Maka dia mereka negeri, dia support hak. Maka kecek. Nak mati tak sekali. Nak mati tak sih. Masalah mati takut doa. Kerana yang ni bergerak untuk cari harta. Bila aku mati, tak boleh harta. Lain kalau nak harta banyak, kena hidup. Kira juga, hidup juga, biar lagi dia mati juga. Itu jadi begitu. Arab, dia reti apa namanya. Orang Iran, dia berjual kadang-kadang nak surga. Dia surga, tak boleh, dia tak mati. Dia tu berjual, nak piti. Dia piti, tak boleh, kalau mati. Itu dia itu. Itu kan. Atas butik dah, nakut ekor, berani ekor. Jadi, kita kampung itu juga. Sebalas cakap, sekarang baju ni piti. Di balian ni, hak tarian ni nak kepala, hak tarian ni nak benar. Dia benar-benar, tak boleh kalau mati. Kira juga nak suruh hidup. Sergala aku tak ada daripada tu. Yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ilmu ni diberi kepada orang yang betul-betul. Dia tidak akan diberi kepada orang yang selaka-selaka. Ilmu agama Tuhan beri pada orang tua. Dan ilmu agama Tuhan tidak akan beri pada orang siapa. Betul, selaka ni kira lagu mana? Betul, kira lagu mana? Selaka ni kira lagu mana? Orang tua ni, tua ni bahasa ada kata tipu. Di Bujari itu ada paling 2-3. Ada tidak nak kapal. Itu kata kita hak kita tak ngaji agama. Dengan sebab kita tak ada agama kita, maka otak manusia tu dia mikir juga. Walaupun tak ada Quran, tak ada hadis pun, otak tu masa dia bergerak, dia cari juga. Cari. Akhir sekali dia ekor, dia ada ekor. Fadzakir inna fa'atil dzikra yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Satu daripada tahu nak tanda celaka kalau tidak orang ni gini saya kata. Fadzakir inna fa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Muhammad, dahai umat Muhammad, mu kena mengajar. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Bila mu mengajar, bila mu buayak, bila mu menasihat, maka banyak mana orang tua, orang gerung kaku, dia akan ingat balik benda orang. Muajak kalau agama, maka sebanyak mana orang gerung kaku, orang itu tua, dia orang telah kenal. Wa yatajannabuha al-ashqa, dia akan jauh diri daripada ajaran ini oleh orang celaka. Jadi artinya, nak tahu dia ni, kita ni celaka apa tidak, orang tu celaka apa tidak, iyalah. Bila bunyi hadis, bila bunyi Quran, ni masuk rapat kau jeringan. Kalau masuk rapat, hari dia berdua. Kalau kau masuk ngelok ikan, kau celaka. Tu je. Tak hati kau ada patah tisu. Tak hati kau ada bau. Hak ringan daripada Quran hadis, celaka. Hak rapat dari Quran hadis, itu. Itu hukum tu celaka ni. Yulhamuhu su'ada, diberi ilham dengan agama ni oleh orang tua. Wa yuqramuhu al-ashqiya, dan diikat ilmu agama daripada orang celaka-celaka. Orang celaka tidak akan dapat agama. Orang tua dia mari praktek nak bagi agama tadi. Wa qala al-hasan laula al-ulama laqara an-nas mithla al-bahari. Habis kata habislah
hak Muaz, masuk pula hak Sayyidina Hasan Basri. Hasan Basri kebetulan nama sebuah itu satu daripada orang yang terkenal di zaman tabi'in, orang yang ahli dalam bahagian Allah wal Isyad, sebagai mengajar bahagian buaya, dan orang yang dijauh, terkenal dijauh oleh masalah takbir mimpi. Dia takbir mimpi yang dia kata jangan buat main-main. Bahagian mimpi ni bahagian semua. Mana Islam akui mimpi ni wujud, dan takbir dia ni bukan main-main saja. Bahagian semua. Semuanya mimpi pada mana apapun sebut hari itu dia ada tiga kategori, tiga peringkat. Ada mimpi semua, ada dipanggil ar-ru'ya, ada dipanggil al-hilm al-ahlam, ada dipanggil abraq ahlam. Abraq ahlam tak pakai tiga, ahlam tak pakai tiga, pakai tiganya ar-ru'ya. Ar-ru'ya juz'un minan nubuwwah. Nabi kata mimpi hak ru'ya itu satu juzuk daripada kenabian. Zaman hari itu kalau Tuhan nak beritahu gua tu gua ni kau orang, dia kirim Jibril dia royak benda tu ke Nabi. Lo Nabi tak ada. Maka apa yang ada daripada Tuhan pada manusia untuk nak royak barang-barang gaib, hanya melalui mimpi. Semuanya mimpi ini ada di royak secara langsung. Kalau benda kalau ada orang nak buat jahat, dia royak. Esok ada orang nak buat jahat. Kalau itu ada. Dan ada orang bahasa dia royak dalam bentuk isyarat, dalam bentuk segenar gitu ya. Ia tidak terhad. Kita pergi ke pejabat telefon tu pun kapal data. Tapi pada orang yang buat kerja pun dia kecil. Tak yang pun dia. Habis itu juga mimpi. Mimpi dia mari, benda dia mari mimpi ular, mimpi yang gajah rimah, dia mimpi ikan, mimpi air, mimpi hujan, mimpi kemarau. Macam-macam macam. Berapa nak sampai, kita orang tak biasa, tak tahu. Hasan Basri rahmatullah alaihi satu daripada orang yang terkenal bijak. Kita dia kalau bahasa rajin tengok Tahu Muhammad tak ada, bahasa rajin tengok kalau nak tengok boleh nak balik tak boleh. Dia mau pun cerita masa itu. Satu orang puan itu pun dia dengan Tok Guru memimpi masuk balik susu, masuk balik minyak sapi dalam susu. Ada ambo mimpi, ambo berzina dengan orang. Lama benar orang berzina dengan saya. Dia mimpi satu orang puan, dia royak ke Hasan Basri ini, kata dia mimpi berzina dengan orang. Oh, dia buka sikit pula orang berzina. Tok Guru tanya balik, dia kata dia mimpi lagi. Dia kata ambo, orang Arab bukan kalau mimpi lagi. Dia kata ambo, jawab, tidak arahmu mimpi lagi. Dia pun balik. Rupanya budak ni cerita dengan bini Harun Rashid. Harun Rashid seorang raja yang terkenal di zaman sebuah Islam yang terkenal adanya begitu. Bini dia mimpi. Bini dia nak ditanya sendiri Hasan tak malu. Dia tahu budak dia. Dia kata dia kat dia Tok Guru ni wayak kata mimpi lagi. Apa saja. Jadi hamba Allah dia kata bukan arah mimpi lagi. Balik wayak tuan ni. Tuan dia pula punya lagu ngomong pedak. Sugi pula. Hanya lah betul pula. Kita kata arah mimpi lagi. Akhir sekali wayak tu dia kata Amoy orang gaji isteri Harun Rashid. Kok mimpi tu bini dia. Tu baru betul. Bini dia kok pasal bini mimpi lagi. Pasal habis lagi mana tu? Tak habisnya jin kata dia. Dia ni akan buat benda-benda yang nilai corang. Satu masa kelak, dia akan buat benda yang benar-benar orang senang dengan dia. Perbuatan dia. Dan memang jika dia duduk mimpi tu, dia duduk dengan rancang buat Ain Zabidah. Lepas lenda ni adalah Ain Zabidah. Telaga Zabidah di Mekah tu, dia buat tanduk atau ampan yang besar dekat air. Pada tu bila hujan takut tu, dan berpuluh ribu orang yang haji di Mekah sama dia tu boleh ambil daripada air. Itu takbir dia. Dan kata apa tadi? Cara takbir. Dia Hasan ni lah. Jadi Hasan kata dia lawan ulama nasihat. Lau dan ulama ulattaranna fi misl al-bahar. Kalau tidaklah kerana ulama, maka orang yang jadi sepuluh kubat. Hasan Basri kata kalau tidaklah kerana puak-puak Tok Guru, orang yang tak boleh buku batai. Lembu makan orang, makan lembu tidur. Orang tidur lembu berok. Orang berok lembu kecil.
Kita kecil ilmu mekok kita main support. Beza orang dengan ilmu kubah itu guru. Tuk guru wajah dia halal haram sunat makruh. Kalau tidak kalau ngerti manusia ni dia halal haram sunat makruh dosa pahala kok. Tuhan nak apa semua jadi. Apa beza orang ni? Apa beza orang dengan ilmu kubah? Dan kita tengok di Kota Bali, kita tengok orang putih kat Bali di London. Kau tahu kopi wujud nak kau putih mal. Cuma peno dapat pakai suatu kau peno pakai jadi Bali pakai kodal. Okey. Dan gapo beza ilmu kubah? Tak ada kehormatan tubuh, tak ada malu air. Bila orang tinggal tak ada buah malu. Sukong ilmu kubah. Ilmu kubah, semua orang tu. Dia kok muk ni amak muk kok. Semua orang tu. Tak ada. Tak ada ilmu. Jadi, beza dalam banyak-banyak beza menata dengan orang, ialah sifat madu. Dan sifat madu ni tak ada. Kalau ugang tak. Kalau sifat madu ni tak ada, maka orang dengan ilmu masuk. Dan nak boleh sifat madu ni ada, ialah ugang madu. Ugang madu wal haya usyuhbatun minal iman. Malu-malu ni sebahagian besar daripada iman. Dan Nabi kata, "Idza lam tastahi fasma' ma syi'ta." Bila mu tak ada malu, buat dia. Artinya, yang dekatkan manusia daripada buat barang-barang tak baik. Orang yang iman dia ni malu kok dia. Orang yang iman tu buat malu tu lah. Nanti pilih tu. Orang yang iman dia pokok kita kapul ni. Aduh, tak buat betul orang itu. Tak apa dah kan. Tapi orang yang iman tu buat nak, orang ada, orang tak ada. Dia ni saja malu. Sebab tu Nabi ada kata ingat dah. Waktu Nabi Musa suruh Nabi kita naik ke langit. Siapa semaya ni? Mula-mula start 50, 40, 45. Lepas tu suruh 25, start 45. Lepas tu start 40, lepas tu start 35, lepas 30. Turun. Kan Nabi Musa suruh Nabi kita naik ke langit. Gila lah. Naik ke langit. Jumpa macam dia kurang lagi. Umat mu tak ada. Tak ada umat mu. Naik. Akhir sekali tinggal ilmu. Bila tinggal ilmu tu Nabi Musa suruh pergi lagi. Suruh pergi lagi naik ke langit. Nabi kata, "Inni stahyaitu min rabbi malu lagi." Kalau pergi lagi buat ilmu. Tak ada apa sekali. Balik tanya kosong. Tak ada tak buat tanya. Apa dia? Itu dia rujuk. Jadi Nabi kata kemana. Jadi sifat malu ni sifat yang sangat terpuji. Khususnya di kalangan orang perempuan. Lelah ni orang itu menghajar supaya orang kecil. Tak mana. Jok kecil lagi peko sekali. Di sekolah. Dengan pakar, pikar, dengan main sport sekali, main bola sekali, main handphone sekali, ikut kopi sekali, masuk panggung sekali. Akhir sekali satu generasi hilang, main generasi baru tidak ada madu langsung. Orang jatuh orang kena jumpa jalan jalan tak pernah mata dia pun jabat tangan pipis tangan jabat. Tak ada rasa manusia. Ini pula dipisah oleh orang putih di negeri dia. Pasti dia bawa madu kita terima dengan segala macam. Sedangkan perbuatan ini perbuatan menjahannamkan satu daripada asas agama Nabi Muhammad. Allah. Dan dia ni alhamdulillah Allah kuat rata-rata nakutnya mulai pakai kain darbu, mulai pakai baju darbu, mulai pakai telku apa semua sekali. Walaupun sebulan lepas kita faham sebut ada bila pakai telku tu. Sebab khabar-khabar baru ni dia bila pakai telku dia ada kip gapo dekat. Waktu dari 2-3 minggu lepas dia siang amat retinya joget pakai telku. Itu mula ikutan. Bila ada buah agama sikit-sikit elektrik dia nak pakai telku pakai nari. Jaga salib telku dia. Atau pianya esin manusia dia bahasa dia ikut benar puca kok kena kalau dia agama ada dia punya kalau dia masuk. Itu kata dia laula ulama qafaran nas min al-bahari. Kalau tidak nak situ guru orang support oleh support dengan buku bah. Ay annahum bit-ta'lim yukhrijuna an-nas min hadd al-bahimiyah ila hadd al-insan. Artinya tutup guru dia sebab pengajar yang dia diajar disanggup tarik keluar orang daripada lingkungnya nafsu masuk dalam lingkungnya dalam pagarnya. Waktu beri orang daripada pagar ilmu kubah dia jadi masuk dalam pagarnya. Apa dia tarik tu guru. So guru tarik dengan apa? Tarik dengan ilmu agama. Baik guru tu jadi ustaz, jadi cikgu, jadi apa saja pun bila kita masuk ilmu agama cara itu orang maka dia sendiri kita tarik orang daripada kategori naten pergi ke kategori manusia. Sallallahu